Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Kepada anda semua yang sudi menonton forum kita pada hari ini. Jadi moga-moga dapat sebuah sikit dapat memberi manfaat kepada anda semua. Saya sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, saya rasa masih belum terlambat lagi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada anda semua yang mana kita telah berpuasa lebih daripada seminggu. Moga-moga Ramadan tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya. Jadi tajuk forum kita pada hari ini adalah berkenaan dengan media sosial, impaknya kepada remaja, membawa manfaat ataupun mudarat. Jadi bila sebut forum, jadi mestilah ada moderatornya dan mestilah ada ahli panelnya. Jadi saya Muhammad Fazrullah selaku moderator, dan terdapat 3 ahli panel kita yang mana semuanya daripada kaum Hawa. Jadi yang pertama saudari Harfida, saudari Aina dan saudari Syahira. Jadi sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan apa itu dikatakan media sosial. Jadi media sosial ni adalah satu rangkaian komunikasi di atas talian ataupun secara maya online, yang mana boleh menghubungkan para pengguna di serata dunia. Okey, baiklah, saudari Harfida selaku panel utama, berkenaan tajuk kita pada hari ini, iaitu media sosial yang membawa manfaat ataupun mudarat ataupun kita katakan membawa kebaikan ataupun keburukan dan kesannya kepada remaja. Jadi apakah pandangan saudari berkenaan dengan media sosial pada masa kini? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita atas persoalan yang telah diajukan. Okey, bagi menjawab persoalan tersebut, saya nak menerangkan sedikit tentang internet. Okey, internet ni merupakan salah satu keperluan harian pada masyarakat zaman kini lah. Okey, akses internet ni mudah nak dapat dekat mana-mana saja. Okey, hingga membuatkan masyarakat kini senang untuk dapatkan maklumat ataupun berita-berita hanya sekadar di hujung jari saja. Okey, tak dinafikan juga kemudahan akses internet ni juga membuka peluang kepada penggunaan media sosial yang meluas di kalangan pengguna internet. Penggunaan media sosial yang meluas dapat memberikan manfaat. Dalam masa yang sama, ia juga dapat memberi kesan yang buruk kepada masyarakat yang telah disalahgunakan oleh sesetengah pengguna, orang kata sebagai alat untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan maklumat-maklumat palsu dan tidak tepat. Okey, dengan informasi yang hanya sekadar di hujung jari ini, masyarakat khususnya para belia terdedah dengan pelbagai berita palsu dan juga maklumat yang tidak benar. Dengan itu, sedikit sebanyak perkongsian berita ataupun maklumat yang tak sahih itu, dia dapat menjejaskan dan memudaratkan mana-mana pihak yang terlibat dengan penularan berita palsu itu tersebut. Okey, kerajaan persekutuan juga sememangnya memang memandang berat pada isu ni, okey, tentang penularan berita palsu, sehingga kan pihak kerajaan terpaksa mewujudkan langkah untuk menangani masalah ini. Okey, dengan mengusahakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia seperti mewujudkan laman sesawang sebenar.my untuk mengesan berita-berita palsu yang disebarkan. Seterusnya, golongan belia masa kini juga didapati gemar melayari laman-laman web yang berunsur negatif, seperti laman web pornografi. Okey, perkara ni amatlah membimbangkan ibu bapa masa kini yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak dapat fokus dan
dan sehingga mengabaikan keluarga. Okey, tak mustahil ya ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja, orang kata anak-anak tu akan terdedah secara langsung ataupun tidak langsung kepada unsur-unsur negatif yang ada dekat dalam internet. Sebab kita tak check apa yang anak kita tengok, kita tak tahu, dan kita tak mengehadkan penggunaan internet tu sendiri. Okey, kajian di Malaysia, kajian telah membuktikan bahawa Malaysia sewaktu PKP hari itu adalah negara yang paling teratas melayari laman sesawang Pornhub. So perkara ini amatlah membimbangkan, okey, lagi-lagi terutama remaja masa kini, dan perlu diawasi lah. Alright, akhir sekali berkenaan dengan cyberbully di dalam internet, okey, dah menjadi trend, okey. Orang kata peningkatan dari tahun ke tahun kes tersebut. Pihak Cyber Security Malaysia menyatakan bahawa pembulian dekat cyber ni, terutama di kalangan pelajar sekolah, adalah sebanyak 1,524 kes semenjak 5 tahun yang lepas. Okey, ni adalah satu angka yang sangat kita kata terkejut dan membimbangkan, kerana kesan pembulian cyber ni juga terhadap mangsa lebih kepada psikologi mangsa tersebut, okey, hingga menyebabkan mangsa kurang keyakinan diri ataupun hilang keyakinan diri, menjadikan mangsa menjadi seorang yang antisosial, dan dalam kes yang lebih ekstrim ataupun berat, hingga membuatkan mangsa mempunyai kecenderungan kemurungan, sehingga orang kata ada niat untuk membunuh diri. Perkara tu sangatlah membimbangkan kita pada masa kini, disebabkan terlalu orang kata obses dengan internet, dalam media sosial yang ada. So banyak kesan yang negatif lah daripada yang positif sebenarnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baik, seterusnya kita beralih kepada panel kedua kita, iaitu saudari Aina. Baiklah, sekarang sekiranya kita melihat ya suasana zaman sekarang, di mana ramai di kalangan remaja yang menggunakan yang remaja yang masih, boleh katakan saya masih berdarah muda ya, menggunakan aplikasi yang entah membawa manfaat ataupun mudarat. Jadi apakah perspektif saudari Aina sendiri berkenaan dengan aplikasi kita pada zaman sekarang? Okey, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum. Sebelum saya masuk kepada pandangan untuk memberi pandangan saya tentang aplikasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Haji Aina binti Samsudin, dan berbalik kepada soalan yang moderator kita beri tadi pada pandangan saya terhadap aplikasi. Bagi saya, aplikasi yang ada di telefon bimbit atau yang dikenali sebagai smartphone sekarang ni, banyak manfaat dia sebenarnya. Contohnya macam kita dapat tahu tentang isu semasa sesuatu keadaan daripada Facebook, Instagram, TikTok dan banyak aplikasi yang lain. Tapi dalam masa yang sama, kita juga harus berhati-hati sama ada takut kalau info atau maklumat yang disampaikan tu adalah salah, sebab sekarang ni benda viral banyak sangat dekat aplikasi yang ada dalam handphone kita. So kat sini daripada macam yang moderator anjurkan soalan tentang pandangan saya tentang manfaat pada aplikasi ni, kita kena tengok balik. Lumrah sebagai seorang remaja dan kanak-kanak, dia orang ni lebih menggunakan aplikasi yang ada dalam telefon untuk kegunaan keseronokan sahaja. Macam yang kita dapat tengok sekarang ni, remaja sekarang ni dia lebih kalau kita cek handphone setiap orang yang dekat Malaysia ni kan, kebanyakan remaja akan ada aplikasi TikTok. Okey, aplikasi TikTok ni bukanlah saya nak kata yang aplikasi ni teruk atau banyak keburukan, tapi boleh dikatakan banyak keburukan yang kita nampak terhadap aplikasi TikTok ni. Contohnya ada kejadian di mana remaja mati akibat kena electric shock semasa melakukan video TikTok. Dan kemudian ada lagi influencer yang
influenza ni tak mati, tapi dia kena jangkitan COVID-19 apabila dia melakukan challenge, iaitu menjilat mangkuk tandas, dan selepas 2 hari dia melakukan challenge tersebut, dia mengidap penyakit coronavirus. Dia ada penyakit tu. Dan juga ada remaja yang hampir jatuh daripada tingkat 7 akibat asyik melakukan video TikTok. So kat sini, apa yang kita boleh nampak tentang video aplikasi TikTok ni, banyak keburukan yang terjadi kepada remaja akibat daripada ketagihan melakukan video di TikTok. Itu tak termasuk kepada aplikasi yang lain, contoh macam Instagram, Facebook. Kalau nak mengatakan tentang keburukan yang nampak pada aplikasi Facebook dan Instagram ni, kita boleh nampak tahu waktu zaman kenaikan Facebook dengan Instagram, banyak sangat kegiatan scammer. Scammer akan mengambil info dekat Facebook ataupun IG maklumat seseorang dan men-scam orang tersebut. Dan kemudian ada juga disebabkan aplikasi ni terjadinya pergaulan bebas antara remaja, tak kira jantina, lelaki dan perempuan. Dan disebabkan oleh pergaulan bebas ni lah terjadinya anak luar nikah. Ada juga yang waktu zaman famous, iaitu digelar sebagai kambing hitam, yang mana mereka kena di aplikasi, dan individu yang nak buat jahat ni, dia kenakan, selalunya gadis ni untuk jadi kambing hitam dan bawa bagasi tersebut. Rupanya dalam bagasi tersebut mengandungi dada. So kat sini, apa yang kita boleh nampak, manfaat untuk aplikasi ni ada baiknya, tapi lebih banyak buruknya sebab ketagihan remaja untuk berseronok, dan dia tersalah langkah dan pergi ke arah yang buruk lah, senang kata. So kat sini, kalau kita tak bendung remaja pada penggunaan handphone, silap hari bulan aplikasi ni akan makan diri mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Seterusnya soalan saya pula. Anak muda generasi kini, ada segelintir mereka yang telah salah menggunakan media sosial dan aplikasi untuk barangkali mungkin untuk kepentingan diri peribadi, yang boleh membawa kepada kebinasaan diri. Seperti mana yang saudari Hafidah dan Aina katakan sebentar tadi. Jadi apakah pada pandangan saudari Syahirah, apakah jalan penyelesaian yang terbaik, yang sesuai, yang berkesan lagi kreatif bagi menangani isu ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Terlebih dahulu yang dihormati rakan-rakan panel lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam meniti arus pemodelan yang mencabar akal dan minda, kita seringkali dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang kian meluas di segenap 4 penjuru dunia, yang juga menular dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Rangkaian sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok dan lain-lain adalah antara contoh medium penting yang terdapat dalam aplikasi media sosial. Suatu hakikat yang tidak dapat diketepikan untuk mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan masyarakat ialah peranan yang dimainkan oleh setiap individu. Keimanan dan jati diri perlu ada dalam diri setiap individu untuk kita mengawal penggunaan media sosial. Jari jemari amat mudah untuk menari-nari pada papan kekunci, menaik apa-apa sahaja yang ada di fikiran. Apatah lagi, mudah sangat untuk mengetuk peranti pintar yang dimiliki. Tanpa kita sedar, ada kalanya baik-baik tulisan itu mengundang provokasi atau banyak dusta daripada benarnya. Umpama baik kaya ialah kaya hati, sebaik-baik bekal ialah takwa, seburuk-buruk buta ialah buta hati, dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. Hadirin sekalian,
Setiap individu perlulah menggunakan media sosial dengan bijak sebagai penambah timbangan pahala agar tidak menimbulkan perkara yang sensitif yang membawa kepada permusuhan. Seseorang individu juga perlulah berdisiplin dalam melayari media sosial agar tidak terleka dengan keasyikan dunia alam maya yang disajikan. Tugas hakiki seharian perlu dilunaskan terlebih dahulu seperti mengulang kaji pelajaran bagi seorang yang bergelar murid dan melakukan tugas rutin seharian bagi orang dewasa. Hadirin sekalian, kupasan dan huraian tentang media sosial tidak harus ada titik noktahnya. Maka, sebagai peneruskan kesinambungan kupasan, bolehlah andai kata ditinjau pula dari aspek peranan ibu bapa. Ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak. Persoalan yang bermain dalam minda kita ialah bagaimanakah ibu bapa dapat memainkan peranan untuk membendung penyalahgunaan media sosial dalam kalangan anak-anak. Ibu bapa perlulah memantau setiap perkara yang dilakukan oleh anak-anak ketika mereka mengakses media sosial. Pemantauan ibu bapa sebenarnya mampu mengelakkan anak-anak daripada mengakses laman sesawang yang berunsurkan pornografi maupun melakukan jenayah cyber seperti mencetak rompak bahan media, mencetuskan provokasi atau menggodam laman sesawang. Ibu bapa juga boleh menjadi mata dan telinga umpama sambil menyelam minum air, iaitu dengan menjadi rakan dalam laman sesawang Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya bagi mengetahui perjalanan pelayaran kembara anak-anak dalam media sosial. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagi pusingan kedua ini, saya ingin meminta jasa baik saudari Syahirah untuk membuat penggulungan sebagai penutup forum kita kali ini. Pada pendapat saya, nasihat yang boleh saya berikan adalah kita boleh melakukan kempen kesedaran tentang media sosial kepada remaja atau golongan belia. Kempen kesedaran ini boleh diadakan di Dewan Serbaguna yang gah tersegam dibina setiap kawasan perumahan, di balai raya atau di rumah-rumah ibadat seperti masjid. Forum atau tazkirah santai berkenaan cara penggunaan media sosial yang betul pasti menarik perhatian golongan belia yang sinonim dengan minat mereka. Melalui forum, puan bicara atau tazkirah santai tersebut boleh diselitkan dengan pengenalan aplikasi-aplikasi canggih yang secara tidak langsung masyarakat itu sendiri dapat membuka minda golongan muda ini untuk menerukainya dan menjauhi jenayah cyber. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berdasarkan pandangan ahli-ahli panel, semua ahli panel kita, dapatlah saya simpulkan di sini bahawa yang pertamanya, pengguna itu sendiri haruslah bijak, pandai dalam menggunakan internet ataupun aplikasi yang digunakan. Yang kedua, peranan ibu bapa adalah amat signifikan dalam hal ini. Mereka harus memahati anak-anak mereka, terutama anak-anak mereka yang meningkat usia remaja, dalam menggunakan apa-apa saja aplikasi, terutama bagi anak-anak yang menggunakan telefon pintar. Yang ketiga, bukan sekadar hanya peranan ibu bapa yang perlu diberi perhatian, bahkan juga seperti pihak-pihak yang bertanggungjawab juga harus memainkan peranan. Seperti contohnya seperti pihak kerajaan, yang mana sebagai contoh mereka haruslah, pihak kerajaan haruslah menyekat apa-apa sahaja yang boleh menjatuhkan moral dan integriti bagi sesebuah
masyarakat, terutama sekali bagi para remaja kita, yang mana mereka inilah yang akan menggantikan kita. Mereka lah generasi yang akan menggantikan kita pada masa akan datang. Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada kali ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ahli panel dan juga kepada anda yang sudi menonton dari awal hinggalah akhir forum kita kali ini. Jazakallahu khairu jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.